Di Sabah kami mulakan dengan berita ini. 4 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pitas 2 maut manakala seorang kritikal dan 4 lagi cedera ringan dalam satu kemalangan yang berlaku di Jalan Kanibongan Pitas pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Marudu Superintenden Muhammad Izzan Abdullah ketika dihubungi pemberita RTM memberitahu dalam kejadian kira-kira pukul 6.30 pagi, kereta yang dinaiki 9 pelajar terbabit telah melanggar jalan berlubang sehingga menyebabkannya hilang kawalan lalu terbabas di kawasan berhampiran loji air Kanibongan di Pitas. Kejadian itu menyebabkan beberapa pelajar tercampak keluar dan maut di tempat kejadian. Katanya 4 pelajar yang maut itu adalah seorang pelajar perempuan tingkatan 4 dan 3 lagi pelajar perempuan tingkatan 6. Manakala seorang pelajar lelaki tingkatan 6 kritikal dan 4 cedera ringan. Kesemua pelajar yang maut dan cedera dihantar ke Hospital Pitas untuk bedah siasat dan rawatan lanjut. Manakala seorang lagi pelajar yang kritikal dihantar ke Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. Sementara itu, kru RTM yang berada di Hospital Pitas mendapati ahli keluarga mangsa terlibat serta rakan-rakan sekolah berkumpul di kawasan wad kecemasan dan di luar bilik mayat Hospital Pitas. Oleh karena ada orang yang telefon sama saya, itu terus saya pergi tengok dan betul-betul juga kejadian. Saya terkejut sebab saya tidak tahu ini hal tiba-tiba berlaku. Gitu. Saya dapat tahu kejadian ini tadi ada seorang pelajar, salah satu daripada yang terlibat dalam kemalangan. Dia balik di rumah dengan bantuan satu lelaki menaiki motor untuk memberitahu kepada kami di asrama bahwa diorang terlibat dalam kemalangan. Siasatan berhubung kemalangan masih dijalankan bagi mendapat perincian lanjut. Perkembangan banjir di Kota Belud setakat pukul 3 petang tadi hanya sebuah pusat pemindahan masih dibuka iaitu di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taun Gusi 2 yang menempatkan seramai 22 orang daripada 4 keluarga. Ketika dihubungi pemberita RTM, pengurusi Pusat Operasi Bencana Daerah Kota Belud, Abdul Ghari Itam memberitahu para penduduk kemungkinan akan dibenarkan kembali ke rumah masing-masing hari ini jika keadaan banjir semakin pulih. Sementara itu, 8 kampung masih terjejas banjir iaitu Kampung Merajah, Donggoy, Kampung Sadok-Sadok, Sangkir, Kampung Songsong, Kota Bungan, Tawadakan dan Kampung Suang Punggur. Banjir yang berlaku sejak Khamis lepas menjejaskan seramai 2,132 penduduk melibatkan 704 keluarga dari 26 buah kampung. Perpustakaan bergerak digalak berada di pusat-pusat pemindahan bencana seperti banjir bagi membolehkan penduduk terjejas memanfaatkan masa terluang dengan membaca buku yang disediakan. Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak berkenaan juga boleh menganjurkan sebarang aktiviti keilmuan bersama kanak-kanak. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Haja Jainab Ahmad Aid berkata, dengan adanya aktiviti tersebut, bukan sahaja mengisi masa lapang ketika berada di pusat pemindahan, malah menambah pengetahuan. Pustakaan boleh masuk untuk library bergerak, pustakaan bergerak untuk mangkali budak-budak ni perlu buku sekolah, perlu internet, perlu mamak bapak perlu mangkali belajar tentang apa macam masalah-masalah mental ni lah, banjir dan mental. Dato' Jainab ditemui pemberita ketika melawat salah satu pusat pemindahan penduduk terjejas banjir di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Said, Kota Belud. Dato' Jainab turut menegaskan pentingnya kerjasama menerusi strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS dikekalkan dalam memastikan pengagihan bantuan bencana oleh setiap agensi terlibat berjalan lancar. Jabatan Penyiaran Sabah menerusi stesen radio Sabah FM Ging Bubut dan Sabah VFM bersama Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Negeri turut turun padang menyalurkan bantuan kepada penduduk terlibat banjir di daerah itu. Ketika ditemui, pengurus radio Sabah FM Razali Baba memberitahu penyaluran bantuan itu tanda prihatin Yadim dan stesen berkenaan terhadap keperluan serta nasib yang menimpa penduduk terlibat selain sebagai sokongan moral.
Tujuan program kami pada hari ini adalah sebagai bantuan kemanusiaan sokongan kepada penduduk yang ditimpa banjir, khususnya di Kota Belud ini, yang mana kami hadir di sini untuk memberikan semangat moral, bantuan dan juga melihat sendiri apa yang berlaku di kawasan daerah Kota Belud. Pengarah Yadim Zon Sabah Haji Samin Haji Ongki berkata kerjasama itu antara lain akan terus mengeratkan hubungan antara badan dakwah itu dengan masyarakat. Dalam program berkenaan, kanak-kanak yang berada di pusat pemindahan tersebut nyata gembira dan terhibur apabila diberi kesempatan beramal mesra bersama para penyampai radio. Usaha mempertingkat aspek penyelidikan bencana alam berupaya membantu kerajaan dalam mengurus dan mengawal apa juga bentuk bencana yang berlaku dengan lebih berkesan sekaligus dapat memberi impak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Ke arah itu, Universiti Malaysia Sabah UMS akan terus memperkasa perkhidmatan Pusat Kajian Bencana Alam dalam aspek mempertingkatkan kepakaran para penyelidik selain memperuntukkan keuangan penyelidikan yang mencukupi. Menurut Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dato' Dr. D. Kamarudin Dimudin berkata, pusat tersebut merupakan salah satu pusat kecemerlangan penyelidikan universiti yang sentiasa memberi hikmat nasihat kepada kerajaan dalam pengurusan bencana alam negara. Beliau optimis menerusi perkhidmatan pusat penyelidikan berkenaan akan dapat memperkasa penyelidikan multidisiplin untuk mengetahui punca, kesan serta mitigasi alam sekitar seterusnya memastikan impak bencana alam dapat dikurangkan. Profesor Dato' D. Kamarudin berucap sempena Majlis Makan Malam Perasmian dan Penutupan Seminar Bencana Alam 2017 di Kota Kinabalu. Beliau berharap seminar ini akan menjadi platform kepada para penyelidik untuk berkongsi maklumat dan hasil penyelidikan terkini selain mewujudkan jaringan kerjasama dalam pelbagai bidang berkaitan. Bajet 2018 diharap dapat menumpukan kepada usaha meningkatkan pembangunan pendidikan negara meliputi semua peringkat, khususnya pengajian tinggi. Beberapa ahli akademik yang ditemui RTM di Kota Kinabalu menyatakan aspek tersebut penting kerana pembentukan negara maju memerlukan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Menurut Presiden Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros, aspek pendidikan bagi tujuan pembangunan modal insan tidak seharusnya diketepikan, malah pelbagai insentif perlu diberikan, khususnya berkaitan penyelidikan dan pembangunan. Sektor pendidikan kita telah meningkat di segi pencapaiannya dan kita tidak boleh membiarkan ianya terjejas, dan hasrat untuk menjadikan Malaysia benar-benar hub pendidikan serantau dan dunia perlu direalisasikan. Yang perlu dilihat juga adalah keupayaan kita untuk mengeluarkan guna tenaga yang mempunyai daya inovasi. Ini hanya boleh dilakukan apabila kita mempunyai peruntukan yang sesuai dalam research dan pembangunan. Kenyataan ini turut disokong Ketua Kluster Pembangunan Sosioekonomi MPN Chapter UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Muhammad Mansur. Kita mengharapkan infrastruktur yang baik diperuntukkan kepada sekolah-sekolah di luar bandar di Sabah untuk melahirkan banyak lagi modal insan. Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dijangka membentangkan bajet 2018 pada 27 Oktober ini di Ibu Negara. Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Radio Indi Angkasa Puri. Silakan.